Selamat ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara PDRM yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah penyeludupan dan kawalan sempadan. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang dihormati CP Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar yang merupakan pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan juga Ketenteraman Awam. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Pertama kali tu dalam ruang bicara? Dalam ruang bicara ni pertama kali. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk ya. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, anda juga sebenarnya setelah mendapat kebenaran daripada Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar, anda juga sebenarnya boleh bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Jadi jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda, 0326 97 dan juga 0326 979768. Dan seperti biasalah, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baiklah, ini banyak yang ingin kita bincangkan sebenarnya Datuk Seri ya, bila kita bercakap tentang penyeludupan dan kawalan sempadan. Tetapi buat permulaan ini mungkin menarik jugalah kalau Datuk Seri boleh menceritakan sedikit tentang peranan yang dimainkan oleh Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam ataupun KDNKA untuk pengetahuan penonton-penonton yang sedang bersama kita ketika ini. Silakan Datuk Seri. Biasanya Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam ni salah satu jabatan yang sentiasa menjadi kekeliruan orang ramai. Mereka selalu mengaitkan bahawa Jabatan Keselamatan dan Negeri dan Ketenteraman Awam ni ialah dengan KDN. Sedangkan KDN itu adalah satu kementerian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Jabatan Keselamatan dan Negeri dan Ketenteraman Awam ni ialah di bawah Pasukan Polis Diraja Malaysia. Kita mempunyai 10 jabatan. Dan Jabatan Keselamatan dan Negeri dan Ketenteraman Awam ni adalah merupakan satu jabatan yang daripada awal penubuhan PDRM memang telah wujud. Dulu hanya ada 4 jabatan saja. Sekarang dah ada 10. Dah ada 10. Dan Jabatan KDNKA ini adalah salah satu jabatan yang tertua dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. Dan ianya diwujudkan selaras dengan Seksyen 3 Braket 3 atau Polis 1967, iaitu memainkan peranan menguasaikan undang-undang dan ketenteraman awam, mengekalkan keamanan dan keselamatan, dan mencegah dan penyelesaian jenayah, menangkap dan mendakwa pesalah, serta mengumpulkan risiko keselamatan. Jadi salah satu daripada peranan ataupun fungsi dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia ini yang dimainkan oleh KDNKA ialah mengekalkan keamanan dan keselamatan. Itu peranan yang besar yang dimainkan oleh kita. Di samping tugas-tugas lain mengumpulkan risiko keselamatan pun sama juga dibuat oleh pasukan ataupun jabatan yang saya terajui sekarang. Dan kalau kita lihat pun dalam arahan Ketua Pilihan Negara nombor 3 ada dinyatakan tentang tanggungjawab Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam ini ialah yang pertama, menghapuskan segala cubaan dan tindakan-tindakan yang menggugat keselamatan negara, berpunca dari pemberontakan, pengganas-pengganas atau anarki-anarki subversif. Ini masa dulu, masa yang berlakunya krisis komunisme dan sebagainya dulu. Kemudian Ketenteraman Awam mematahkan segala cubaan dan tindakan-tindakan yang menggugat keadaan keamanan yang berpunca dari tindakan-tindakan rusuhan ataupun apa jua bentuk kekacauan awam. Kalau kita lihat dulu banyak kejadian-kejadian seperti reformasi dan sebagainya, rusuhan dan sebagainya, pun di bawah tanggungjawab Jabatan Keselamatan dan Negeri. Dan keselamatan perbatasan yang nombor 3 ni yang penting yang kita bincang malam ni. Keselamatan perbatasan, melaksanakan rondaan di kawasan-kawasan perbatasan pantai dan lain-lain kawasan terpencil dalam negara.
Yang ni antara tugas besar Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keselamatan Awam. Sebab itulah kita lihat dalam Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keselamatan Awam ni diberikan begitu ramai manpower. Kita mempunyai 5 brigade pasukan gerakan am. Kita juga diberi mempunyai unit-unit seperti Komando 69, kemudian UTK, kemudian pasukan polis pasukan simpanan persekutuan PSP, dan kita juga mempunyai pasukan gerakan udara, pasukan polis marine, dan cawangan terbaru yang dimasukkan di bawah kita ialah CPSK, cawangan penyiasatan khas kita. Dan insya-Allah akan datang ni pun satu lagi jabatan yang akan dimasukkan dalam KDNKA ialah Agensi Kawalan Sempadan Malaysia ataupun ASEM. Jadi makin bertambahlah jumlah keanggotaan yang kita ada dalam KDNKA ini. Okey, jelas daripada apa yang Datuk Seri sebut sebenarnya, dan kita bercakap tentang satu isu yang saya kira Datuk Seri cukup penting sebenarnya, iaitu penyeludupan dan kawalan sempadan. Dan Datuk Seri pun menyentuh sebentar tadi tentang apa yang disebut sebagai keselamatan perbatasan, dan ini bukan satu tugas yang mudah sebenarnya. Bila kita bercakap tentang jenayah rentas sempadan ini, apa yang kerap diseludup oleh penjenayah-penjenayah itu sebenarnya, Datuk Seri? Sebelum tu saya nak maklumkan tentang kawalan sempadan ini. Sebenarnya kawalan sempadan Malaysia ni, baik di sempadan kita dengan Thailand, dengan Indonesia, dengan Singapura, dengan Indonesia di sebelah Sarawak, dan juga Filipin di sebelah Sabah. Bukan hanya dikawal oleh pihak PDRM semata-mata, tetapi kita mempunyai kolaborasi yang amat rapat dengan pihak ATM. Dan di mana kita mempunyai kawasan-kawasan yang dinamakan KTJ ataupun kawasan tanggungjawab kita. Dan ATM mempunyai kawasan ataupun kawasan tanggungjawab mereka masing-masing. Jadi kita dah bagi-bagikan, dan itulah yang kita dapat memastikan bahawa kawalan sempadan ni dapat kita pertingkatkan dari masa ke masa, supaya kita boleh jamin bahawa keadaan keamanan dalam negara ini untuk aktiviti-aktiviti ekonomi, politik dan sebagainya berjalan sebagaimana yang sepatutnya. Dan kalau berbalik pada soalan tadi tentang penyeludupan ini, sebenarnya banyak barang-barang yang sebenarnya diseludup, baik daripada Malaysia ke negara luar ataupun daripada negara luar ke negara kita. Kalau kita tengok daripada negara luar ni, banyak aktiviti penyeludupan seperti penyeludupan beras, barang-barang haiwan-haiwan, daging-daging beku, mercun dan sebagainya. Dan juga ada binatang-binatang eksotik yang dibawa masuk ke Malaysia dan sebagainya. Dan yang sekarang ni yang sedang hebat yang berlaku ialah penyeludupan rokok, penyeludupan minuman keras dan sebagainya. Manakala daripada kemudian selain daripada itu, yang paling banyak sekarang ni berlaku ialah penyeludupan pendatang tanpa izin. Parti kan, ke Malaysia. Sama ada guna tenaga tu di Malaysia ataupun menjadi sebagai transit untuk dipindahkan ke negara lain yang memerlukan tenaga kerja berkenaan, hasil-hasil balak dan sebagainya. Jadi sebenarnya daripada Malaysia pula banyak seperti barang-barang yang bersubsidi seperti minyak masak, tepung dan sebagainya yang diekspor keluar, diesel, petrol, yang diseludup, dan itulah menyebabkan kerajaan mengalami kerugian setiap tahun hasil daripada aktiviti-aktiviti. Dari segi aspek tangkapan hasil daripada operasi yang dijalankan oleh pihak Datuk Seri dan juga rakan-rakan lain yang turut sama berada dalam operasi yang dilakukan ini, mungkin ada tak angka yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita setakat inilah, barangkali Datuk Seri? Okey. Dari sebelum itu saya nak nyatakan juga bahawa salah satu daripada aspek
penting ataupun perkara penting yang dalam yang berlaku dalam kehidupan ini, kita kena ingat tadi yang saya sebut ialah barang-barang kontraban dan sebagainya. Tapi salah satu lagi perkara yang diseludup masuk ke Malaysia ialah dadah. Ini merupakan ancaman terbesar untuk negara kita. Dan selain daripada itu, banyak juga kereta-kereta curi daripada Malaysia yang dia diseluduk keluar. Sama ada sempadan darat ataupun sempadan laut kita. Itu yang okey. Kalau kita lihat statistik tentang penugasan kita ni, kita banyak statistik yang kita telah kumpul setakat ni bagi tahun 1 Mei 2020 hingga 18 April 2021 ni, jumlah keseluruhan tangkapan kita ialah berjumlah 19,860. Ini ialah dalam bentuk outbanting kita lah. Dan kita telah mengusir seramai 2,537. Dan yang tak berjaya masuk ke Malaysia pun kita lihat banyak. Dan pernah kita dapat lihat di depan kita bot-bot, kenderaan dan sebagainya berjumlah 26,000 lebih. Yang kemudian jadi kita lihat bahawa untuk Malaysia ni memang kita dapati bahawa kadar penghidupan ni masih lagi banyak berlaku. Dan disebabkan sempadan negara kita ni luas. Kita mempunyai sempadan darat dan sempadan laut yang luas. Kalau kita lihat sempadan kita antara kita dengan Thailand misalnya, kita mempunyai sempadan Malaysia Thailand saja 646 km. Kemudian sempadan Malaysia Kalimantan 2019 km. Dan pesisiran pantai barat Semenanjung 914 km. Pesisiran pantai timur 1407 km. Dan dengan Brunei 481 km. Jadi kita melihat bahawa disebabkan muka bumi Malaysia yang sebegini, yang bersempadan dengan negara-negara jiran kita, maka penyeludupan masuk ke Malaysia barang-barang parti dan sebagainya memang berlaku. Dan kita pasukan keselamatan, kami tentera, PMM dan juga pasukan-pasukan lain bertungkul lumus setiap hari untuk membendung perkara ni jangan berlaku atau masuk ke Malaysia. Sesuatu yang saya juga nak dapat pandangan daripada Datuk Seri lah. Daripada apa yang Datuk Seri sebut tadi, memang kita tahu bahawa sempadan kita ini begitu luas sekali dan ianya adalah sesuatu yang sukar sebenarnya untuk memberi satu kawalan yang mungkin akan memberikan satu keputusan maksima. Tetapi ada juga yang menyebut bahawa selain daripada itu wujud pula apa yang selalu sebutlah jalan tikus, lorong tikus dan sebagainya. Itu juga sebenarnya berlaku. Jadi bagaimana pihak pasukan keselamatan langkah yang diambil untuk mengatasi masalah lorong tikus dan sebagainya ni, Datuk Seri? Dia kalau di Semenanjung ni disebut lorong tikus, kan? Kalau di Sarawak dia ada lorong gajah nama dia. Lorong gajah ni maksudnya ialah kalau lorong tikus ni selalunya dilalui oleh orang ramai ataupun penduduk. Kenderaan yang paling tinggi pun yang boleh digunakan mungkin motosikal. Tetapi kalau di Sabah, di Sarawak ni, lorong gajah ni menggunakan kenderaan seperti lori untuk membawa barang-barang yang dikatakan diseludup ini. Jadi kalau kita lihat bahawa memang banyak lorong tikus, kita mencatatkan selebih kurang dalam 679 lorong tikus yang di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Dan lorong tikus ni
sebenarnya susah nak dikawal sebab mereka ni akan berubah dari masa ke semasa. Hari ni mungkin lorong tikus ni apabila kita kawal, dia akan buka lorong tikus yang baru. Kemudian kita kawal yang di sana tu akan wujud lagi lorong tikus yang baru. Ataupun dia balik semula pada lorong tikus yang asal yang mungkin kita dah tak kawal. Itulah menyebabkan bahawa kawalan sempadan ini begitu unik yang kita memerlukan banyak strategi untuk mengatasi perkara ni. Bila Datuk Seri sebut tentang istilah strategi, ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa mungkin masanya sudah sampai agaknya lah, Datuk Seri, di mana bila kita bercakap tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pasukan keselamatan, termasuklah pihak Datuk Seri sendiri, barangkali in terms of pendekatan, in terms of equipment yang kita ada ini tidak mencukupi sebenarnya. Yang ianya perlu ditingkatkan kepada satu tahap yang mungkin lebih sophisticated, lebih berkesan agaknya. Gini kalau kita lihat terutama negara-negara maju, Amerika dan sebagainya, mereka telah menggunakan teknologi untuk membantu pasukan untuk mengawal sempadan ni. Mereka menggunakan drone, UAV, dan juga teknologi lain yang boleh membantu pasukan untuk untuk mengawal sempadan lebih berkesan. Sebab itu kalau kita lihat orang ramai selalu komplain tentang keberkesanan kawalan sempadan oleh pihak berkuasa. Untuk makluman semua, setiap kawalan sempadan ini kita meletakkan jumlah keanggotaan yang ramai. Saya di Semenanjung ni kita ada 3 brigade. 3 brigade ni iaitu Brigade Utara di Ulu Kinta yang mempunyai 4 batalion bawahnya. Brigade Tenggara 3 batalion dan Brigade Tengah 4 batalion. So mereka ni akan bergilir-gilir setiap bulan akan melakukan tugasan di kawasan tanggungjawab masing-masing. Misalnya kalau Brigade Utara ni dia akan berkawal daripada di Perak sana, kemudian Kedah dan juga Perlis, dan sebahagian daripada pantai barat, yang kemungkinan besar ada pendaratan-pendaratan yang akan berlaku. Begitu juga dengan Brigade Tengah, dia akan menjaga daripada Selangor sampailah ke Johor. Jadi kalau kita lihat macam yang saya sebut tadi, sempadan yang begitu besar memang susah untuk kita kawal. Jadi baru-baru ni kerajaan telah pun mengambil pendekatan, iaitu kajian telah dibuat di mana penggunaan drone dan juga peralatan-peralatan lain seperti radar untuk membantu pihak polis. Selamanya radar ni lah kita nak gunakan di Sabah, oleh kerana pantai yang terpaksa dikawal tu begitu luas, lebih daripada 1,600 km. Jadi penggunaan teknologi ini insya-Allah saya rasa membolehkan kita dapat mengawal dengan lebih baik sempadan kita, sebab teknologi ini berfungsi 24 jam. Jadi kalau kita kawalan kita biasanya ada banyak lompongan-lompongan yang akan berlaku, di mana lompongan-lompongan ni hanya kita letakkan pegawai-pegawai ataupun anggota-anggota rondaan saja. Yang jadi apabila rondaan dibuat, mungkin selepas itu adalah kemasukan-kemasukan yang akan berlaku. Walau bagaimanapun kita bertuah lah, saya rasa, dengan apa yang telah kerajaan rancangkan untuk membantu pihak polis dan juga tentera tentang perkara ni. InsyaAllah saya rasa dengan adanya teknologi ni, maka kawalan sempadan kita akan lebih baik di masa akan datang. Dan kita pun sekarang ni dalam proses untuk membuat rasionalisasi pasukan gerakan am, di mana sebagaimana yang disediakan oleh Menteri Dalam Negeri, mungkin ramai anggota-anggota PGE ini akan kita gerakkan ke Sabah dan Sarawak. Sebab Sabah dengan Sarawak ni salah satu tempat yang unik, di mana kawalan sempadannya adalah sempadan yang begitu panjang, luas, dan diliputi oleh hutan tebal dan sebagainya.
Jadi mungkin teknologi mungkin tak berkesan di sana, jadi kita memerlukan lebih ramai anggota-anggota ditempatkan di sana. Okey, nanti kita akan sentuh apa ni Datuk Seri tentang apa yang akan dilakukan di sempadan Sarawak Indonesia. Itu pun sesuatu yang cukup apa ni penting sebenarnya. Tapi seperti biasalah kita diarah apa ni Datuk Seri untuk berehat dulu buat seketika, dan sebelum kita berehat kita ambil dulu satu panggilan yang saya difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Ya, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum sekali dan yang berbahagia Datuk Seri. Ya. Waalaikumsalam. Soalan saya yang pertama, ini menaiki apa ada cadangan apa kuasa dipakai kamera di badan. Bagaimana Datuk Seri? Macam mana cadangan? Yang kedua, kamera di kamera. Okey. Guna kamera di badan pakai. Yang kedua, menaiki penyelundupan masih berlaku ekoran kelonggaran koordinasi agensi kawalan. Itu minta Datuk Seri ulas Okey. Yang ketiga, kita tengok kita tak boleh dapat apa mengatasi itu penyelundupan kerana kita ada wujud katil di dalam anggota penguasa. Boleh Datuk Seri ulas dalam hal ini? Okey. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak apa ni Ridwan dari Pulau Pinang, dan anda yang lain mungkin juga ingin bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita bincangkan hari ini di ruang bicara PDRM ini. Jadi jangan lupa dua talian itu masih kami kekalkan kepada anda. Saya ulangi lagi, nombornya ialah 0326979767 dan juga 0326979768. Apa kata kita berehat dulu buat seketika. Okey. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara PDRM, dan kita juga masih lagi bercakap tentang penyeludupan dan kawalan sempadan, dan tentunya kita masih lagi bersama yang dihormati CP Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar, iaitu Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam. Baik, apa ni Datuk Seri, 3 persoalan yang saya kira menarik jugalah yang dilontarkan oleh pemanggil kita setakat ini, Ridwan dari Pulau Pinang sebentar tadi. Yang pertama ialah tentang cadangan untuk apa ni menggunakan apa yang disebut sebenarnya telah pun digunakan dengan begitu meluas di luar negara, iaitu kamera di badan pegawai-pegawai penguatkuasa ni. Jadi pandangan apa ni Datuk Seri? Gini macam saya beritahu tadi bahawa teknologi ni amat membantu kita dalam melaksanakan tugas, dan kamera yang dipasang di badan ni bukan saja telah digunakan telah digunakan secara meluas di negara-negara Eropah dan juga Amerika dan sebagainya. Dan ini memang pun dah ada saya rasa kelulusan telah diberikan oleh kerajaan untuk kamera ini dibekalkan. Tetapi saya dipahamkan hanya dibekalkan untuk petugas-petugas MPV dan juga ERB. Mungkin lepas ini akan diperluaskan, dan kami di Kedah KA terutamanya di PGA, Marine dan sebagainya juga berdepan dengan orang ramai yang kadang-kadang susah untuk kita menjawab tomoh-tomohan yang berlaku pada pegawai-pegawai anggota kita. Jadi dengan adanya kamera di badan ni, insya-Allah, alhamdulillah, maknanya teknologi ini akan membantu kita menjawab persoalan-persoalan yang telah dibangkitkan oleh ramai bahawa ada berlakunya penyelenggaraan oleh anggota-anggota kita. Ada satu juga persoalan yang berkaitan dengan kamera di badan ni lah. Saya terbaca tadi QPEX misalnya tidak bersetuju. Mereka mengatakan mungkin boleh membahayakan kita keselamatan yang dipakaikan dengan kamera tu. Saya tak nampak perkara tu. Kalau kita lihat banyak bahan-bahan teknologi ataupun barang-barang teknologi baru yang dibekal pada kita. Misalnya dulu kita menggunakan kamera untuk menangkap pesalah-pesalah yang membawa kereta secara laju dan sebagainya. Pun dulu dikaitkan bahawa perkara itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita. Tetapi setakat ini alhamdulillah penggunaannya tidaklah ke arah itu. Jadi saya berpandangan bahawa
kalau negara-negara luar dapat telah lama menggunakan, kenapa kita tak boleh gunakan teknologi ini? Setuju. Okey, soalan yang kedua ialah tentang dia membangkitkan isu kelonggaran. Dikatakan ini mungkin anggapan dan juga apa yang dilihat daripada luar lah sebenarnya. Seolah-olah berlaku kelonggaran kerjasama di antara pihak-pihak yang terlibat dalam menjaga sempadan negara kita. Tetapi macam Datuk Seri sebut tadi, kerjasama yang erat sebenarnya telah pun lama diwujudkan. Jadi mungkin sedikit komen. Okey, pada 1 bulan Mei 2020 tahun lepas, kerajaan telah pun mengarahkan supaya satu operasi dinamakan Outbanting dilancarkan. Oleh kerana masa itu kita melihat bahawa ramai penduduk-penduduk negara-negara jiran yang dijangkiti oleh COVID-19. Jadi disebabkan itu kita kerajaan berkendakkan supaya kita mengawal sempadan negara ni supaya jangan ada pendatang-pendatang tanpa izin daripada negara lain yang masuk negara kita dan merebakkan penyakit COVID-19 ni ke dalam negara kita. Disebabkan itulah melalui inisiatif yang diambil di bawah Outbanting ini, kerajaan telah meluburkan National Task Force. National Task Force ni melibatkan agensi-agensi penguasaan seperti PDRM, ATM, APMN dan beberapa agensi lain seperti Immigration, Custom dan sebagainya. Maka kita duduk di bawah satu payung dan kita NTF ni yang dituju oleh pihak ATM, dia mengkoordinasikan semua operasi-operasi di bawah PDRM, di bawah APMM, di bawah ATM sendiri. Jadi saya rasa sejak penubuhan Outbanting ni, maka terdapat perubahan yang besar dalam pelaksanaan operasi-operasi ini, dan kita lihat bahawa sejak penubuhan Outbanting ni jumlah tangkapan rampasannya begitu meningkat berbanding dengan sebelum ini. Sebelum koordinasi ini dibuat. Jadi kalau Cik Ridwan tadi mengatakan bahawa tidak ada koordinasi ini, sebenarnya kita dah buat dah koordinasi ini. Sebenarnya antara kita dengan tentera ini semua dah ada dah koordinasi sebelum ni, iaitu kita melalui wawasan kita dan dia melalui empati dia untuk menjaga semenanjung Malaysia masa itu. Datuk Seri sebut tentang koordinasi ini, satu yang penting sebenarnya, dan baru-baru ini juga kerajaan telah pun mengumumkan Datuk Seri bahawa agensi kawalan sempadan Malaysia ataupun Action ini akan diletakkan ataupun diserapkan dalam PDRM. Jadi apakah Datuk Seri melihat ini sebagai satu langkah yang cukup berkesan sebenarnya, satu langkah yang cukup bagi saya kira yang mungkin akan memberikan satu perubahan, juga satu gerakan yang lebih berkesan daripada pihak KDNKA sendiri? Sebenarnya agensi kawalan sempadan Malaysia ni atau AXIM ni dulu dikenali sebagai unit pencegah penyeludupan sempadan, UPPS dulu. Dan ianya diterajui oleh agensi-agensi seperti PDRM, Custom, Immigration, Padi dan Beras Negara. Kemudian lepas ditubuhkan dinamakan AXIM ini, maka peranan yang sama tu telah dilaksanakan mereka, tetapi dengan lebih meluas, dan mereka bergerak di Perlis, Kedah, Perak, Kelantan dan juga di Perak dan juga Kelantan. Jadi baru-baru ni Kabinet telah memutuskan bahawa AXIM ni nak diletakkan di bawah PDRM. Dan ini saya rasa satu pencapaian yang terbesar yang kita bolehi. Maknanya PDRM ni diberikan satu tanggungjawab, satu lagi tanggungjawab, di mana kawalan sempadan ni nak diletakkan di bawah naungan PDRM supaya ianya dapat lebih berkesan. Sebenarnya kalau kita lihat pejawatan yang ada dalam AXIM ni tak begitu ramai, lebih kurang dalam 700 orang. Jadi untuk mengawal sempadan ni mungkin jumlah yang ada itu tak mencukupi. Jadi sekarang ni oleh kerana berlaku apa yang dikehendaki oleh government, jadi kita AXIM ni letakkan bawah kita. Dan inilah orang kata salah satu lagi cara supaya
koordinasi antara agensi-agensi ini dapat kita pertingkatkan. Kita letakkan di bawah PDRM dan kita akan buat kawalan sempadan secara lebih menyeluruh. Itu dia yang kita buat. Jadi itu menjawab soalan yang kedua yang ditanya oleh yang ketiga tu ini dah jadi semacam mainan di media. Sebenarnya istilah kartel itu sendiri ialah bila disebut apa yang berlaku sekarang ini, berlakunya kesukaran, berlakunya pengulangan penyeludup yang bawa masuk dengan berbagai benda dan sebagainya. Ini adalah kerana dikatakan bahawa adanya the local cartel ini ataupun kartel yang membelakangi ataupun mempelopori ataupun membiayai gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Sejauh mana betul ataupun tidaknya? Dia gini, kalau kita lihat kartel ni, yang kita dulu-dulu dengar ialah tentang kartel dadah dulu, kartel dadah, daripada Amerika Selatan dan sebagainya. Kemudian di Malaysia ni yang kita mula-mula dengar ialah kartel daging, yang heboh satu Malaysia. Dan alhamdulillah KPDN, HEP dan juga Makis, termasuk PDRM, Custom dan sebagainya telah pun menangani perkara itu dengan saya rasa dengan amat baik sekarang ni. Dan cumanya sekarang ni adalah kata-kata yang ditempuhkan oleh Ketua Polis Negara baru-baru ni kan, tentang wujudnya kartel-kartel. Tapi itu bukan kartel berkaitan dengan penyeludupan. Tapi saya nak beritahu macam ni lah, bekerja di sempadan berdepan dengan sindiket-sindiket penyeludupan ni bukan satu perkara yang mudah. That's why, itulah sebabnya apabila PGA dipertanggungjawabkan untuk sempadan darat misalnya, dia menggunakan pendekatan bekerja dari bulan ke bulan, bukannya tetap setahun, 2 tahun, 3 tahun orang yang sama buat kerja yang sama. Tak. Setiap bulan kita akan ubah, maknanya setiap bulan kita akan ubah, pasukan lain pula akan masuk dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita ubahkan kawasan tanggungjawab. Brigade ini akan berubah pula. Misalnya Brigade Utara, kawasan tanggungjawab dia utara di sebelah Perak, Kedah dan Kelantan. Dengan polis kita ubah pula ke Kelantan. Itulah untuk kita memastikan supaya sindiket-sindiket ini tidak dapat masuk ke dalam pasukan-pasukan kita. Tetapi kita tak nafikan perkara ni boleh berlaku disebabkan oleh kerana jumlah kita yang ramai dan ada mungkin segelintir daripada kita yang terlibat perkara ini. Dan alhamdulillah setakat ini dengan kerjasama daripada Jabatan Integriti PDRM dan juga SPRM, kita sendiri telah pun mengambil tindakan terhadap beberapa anggota-anggota dan pegawai yang berkenaan. Jadi saya nak beri jaminan bahawa sebenarnya di lapangan sana ramai pegawai-pegawai yang baik-baik, anggota-anggota polis dan pegawai polis yang baik-baik yang boleh melaksanakan tugas. Cuma ada segelintir saja mereka-mereka yang berkenaan, dan alhamdulillah kita dah tangani, kita dah keluarkan mereka daripada tugas-tugas yang sepatutnya mereka jalankan ini. Okey, kita ambil satu lagi panggilan Datuk Seri yang ada di talian kita sekarang ini. Bahar, saya difahamkan sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Bahar. Waalaikumsalam Sarkawi. Ya, selamat berpuasa. Okey, selamat berpuasa. Ya. Selamat berbuka, selamat bersahur Sarkawi. Dan juga kepada Datuk Seri ya. Okey, sihat Sarkawi ya. Sihat. Okay, saya tengok Sarkawi happy tu kau okey lah tu. Memang saya sokong lah ruang bicara ni. Alhamdulillah, thank you. Ya. Okey. Alright, Datuk Seri, saya memang menyokong lah kerja-kerja yang dibuat oleh PDRM, immigration apa semua ni kan, di kawasan kita lah ya. Tapi saya nak tanya dengan Datuk Seri lah kan, kita hanya sibuk mempertahankan gejala-gejala penyeludupan apa semua daripada negara jiran. Tapi nak tanya macam mana kolaborasi dengan pihak berkuasa negara jiran? Adakah mereka ni sama macam mana yang kita buat? Sebab apa saya nampak tadi macam dekat sempadan, tengok askar kita je yang apa kan, tapi negara jiran tak nampak. Macam kita nak pakai drone, nak pakai kamera, nak pakai apa macam-macam semua kan. Tapi pihak jiran macam mana? Sebab bila orang masuk, saya bagi contoh lah Sarkawi kan,
angkat laut. Bila kita tangkap dia orang masuk kawasan kita, lepas tu kita usir balik. Kenapa kita tak panggil pihak kuasa di negara jiran? Datang ambil, kita usir seolah macam kita halau anjing. Anjing kita halau, dia datang balik. Itu je. Mungkin keberkesanan itu. Yang kedua, saya nak tanya bagaimana cadangan yang sedengar dulu kan, mungkin ada cadangan-cadangan lain nak buat tembok yang tinggi, tembok besar di sepanjang apa tu kan. Adakah nak dibuat ataupun mungkin ada cadangan-cadangan lain. Itu saja Sagui. Terima kasih dan juga saya ucap tahniahlah kepada Datuk Seri mengepalai jabatan yang baru ni. Teruskan berjuang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. Menarik juga persoalan yang dibangkitkan. Adalah betul juga apa yang disebut oleh Bahar sebenarnya Datuk Seri. Kita tadi bercakap tentang kolaborasi di antara jabatan-jabatan dalam negara kita, tetapi mungkin menarik juga lah kita kongsi bersama dengan Datuk Seri tentang kolaborasi kita bersama dengan pihak-pihak keselamatan di negara-negara lain, terutamanya di negara-negara yang bersempadan dengan negara kita ni, Datuk Seri. Okey, sebenarnya kolaborasi antara kita dengan negara-negara jiran ni memang telah lama wujud. Kita mempunyai jawatan kuasa peringkat antara negara yang mana ada yang diketuai oleh pihak tentera, pihak polis dan juga dari segi dari kementerian-kementerian. Misalnya kita dengan pihak Thailand kita mempunyai apa dinamakan jawatan kuasa JBC Joint Border Committee. Jadi di bawah Joint Border Committee ni kita membincangkan tentang masalah-masalah tentang penyeludupan dan sebagainya. Sebab itu macam saya beritahu tadi, kalau ada tembakan dilepaskan daripada seberang, kita tak akan balas. Oleh kerana kita mempunyai perjanjian dengan pihak Thailand mengatakan bahawa apa-apa juga tindakan daripada pihak seberang, maka kita akan serah pada pihak kita. Alhamdulillah setakat ini yang saya pergi baru-baru ni apabila berlaku kejadian tembak yang pertama di pos kita di Bukit Kayu Hitam, kemudian diikuti oleh tembakan yang kedua di kawasan Perlis dan juga di kawasan yang kemudian tembak-menembak yang berlaku melibatkan kematian anggota kita. Saya lihat sendiri pasukan polis dan juga tentera daripada Thailand datang sendiri, jeneral 3 bintang yang datang turun berjumpa dengan Ketua Polis Negara dan memberi jaminan bahawa mereka akan bekerjasama dan akan melangkap penjenayah berkenaan. Jadi bukan hanya di sini tetapi juga di kawasan-kawasan lain, di sempadan kita di Kelantan, Perak dan sebagainya. Memang kita dapat kerjasama yang rapat sebab kita ada jawatan kuasa yang dinamakan JBC ni, Joint Border Committee ni. Dan begitu juga dengan pihak Indonesia, dengan Filipina dan juga dengan pihak Brunei, Singapura. Kita mempunyai banyak rangkaian-rangkaian kolaborasi yang kita adakan setiap tahun. Cuma kebelakangan ni oleh kerana COVID saja, kita hanya dapat menjalankan aktiviti ini melalui sidang VC saja. Sebelum ini memang kita ada pihak Marine, kita ada perjumpaan dengan diorang, meeting dengan diorang. Pihak PGA kita, pihak Ketua Polis Negeri di Sabah dengan Sarawak, semuanya ada hubungan-hubungan yang rapat dengan pihak berkuasa di negara-negara berkenaan. Begitu juga dengan antara pihak angkatan tentera sebagainya. Kita mempunyai jalinan yang rapat antara satu sama lain. Jadi tidak timbul masalah tentang tidak adanya kerjasama antara kita dengan negara-negara yang berjiran dengan negara kita. Kemudian tentang tembok besar ni, memanglah dulu ada cadangan oleh kerajaan untuk membina tembok ini, tetapi banyaklah masalah-masalah yang timbul, terutamanya tentang kos yang tinggi. Betul. Kita lihat muka bumi negara kita dengan Thailand ni dipisahkan dengan hutan tebal, bukit bukau dan sebagainya. Jadi pembinaan itu mungkin kemungkinan besar tidak tidak ekonomi dan
akan menyebabkan kita terpaksa menanggung kos yang tinggi. Tapi bagi saya sekarang, kerana kita duduk dalam orang kata dalam zaman teknologi, kenapa kita tidak cari teknologi-teknologi yang lebih baik daripada itu sebagai alternatif kepada tembok ini. Betul. Kalau kita mengarah pada tembok, jadi kosnya saya rasa amat tinggi untuk kita untuk dibiayai oleh kerajaan. Okey, Datuk Seri, kita berehat berkali terakhir dan anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara PDRM yang kami bawakan kepada anda, mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara PDRM. Kita masih lagi bercakap tentang penyeludupan dan kawalan sempadan dan kita hampir berada di penghujung ruang bicara PDRM sebenarnya. Saya nak dapatkan pandangan Datuk Seri. Ini juga saya terima panggilan sebenarnya Datuk Seri daripada rakan saya di Sarawak. Dia ada hantar WhatsApp sebelah pagi tadi. Dia suruh saya bertanya soalan ini kepada Datuk Seri. Yalah, kita tahu bahawa Indonesia sudah pun bercadang untuk memindahkan ibu negara mereka ke Kalimantan Timur dan dia mengatakan bahawa ini mungkin akan memberikan lagi masalah bila kita cakap tentang penjagaan sempadan terutamanya di antara Malaysia ataupun Sarawak dan juga Indonesia. Jadi apa perancangan yang ada kepada pihak Datuk Seri dalam soal ini? Okey, sebenarnya sempadan antara Malaysia dengan Indonesia ni di sebelah Borneo sana juga melibatkan Sabah. Bahagiannya itu melibatkan Sabah dan juga ada melibatkan Sarawak. Jadi apa yang kita rancang sekarang sebenarnya Kementerian Dalam Negeri setelah pun merancang perkara ini dan berbincang dengan pihak PDRM supaya kita menambahkan jumlah keanggotaan terutamanya PGA di kawasan Sabah dan juga Sarawak. Jadi untuk sebagaimana saya beritahu tadi bahawa di Sabah ni kita akan wujudkan satu lagi brigade, kita namakan Brigade Timur di sana. Jadi kita akan wujudkan Brigade Timur di Konak, Sabah dan juga kita akan wujudkan batalion-batalion baru di Keningau dan juga di saya sebut tadi di Kodat, Sabah. Jadi kita memang sedia maklum bahawa apabila kerajaan Indonesia memindahkan ibu negaranya ke Kalimantan, maka kita memang boleh menjangkakan bahawa akan wujudnya masalah-masalah baru terutama di sempadan Sabah dan juga di Sarawak. Begitu juga Sarawak, kita juga akan tambah batalion-batalion baru di Sarawak sebab sebagaimana saya bersebut tadi bahawa jumlah yang keanggotaan kita ada sekarang ni tak mencukupi untuk menjaga. Dan saya dipahamkan juga pihak tentera juga pun akan menambah jumlah keanggotaan di sana. Jadi insya-Allah saya rasa dengan perancangan yang kita buat ini kita akan dapat lebih mengawal sempadan negara daripada dicerobohi, terutama daripada mereka yang datang daripada negara jiran di masa akan datang, insyaAllah. Okey. Barangkali ramai yang tak tahu Datuk Seri tentang risiko yang terpaksa dihadapi oleh Jabatan Datuk Seri sendiri, terutamanya apabila menjalankan tugas di perbatasan baik di darat, di udara dan juga di laut sendiri. Mungkin kerjasama daripada masyarakat, daripada rakyat, daripada orang ramai juga sebenarnya boleh memudahkan lagi tugas Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan juga Ketenteraman Awam ini untuk melaksanakan apa saja fungsi dan juga peranan yang dimainkan. Jadi mungkin ada pandangan dan juga nasihat Datuk Seri dalam isu ini. Okey, sebenarnya kawalan sempadan mempunyai risiko yang tinggi. Bagaimana yang saya sebut tadi awal-awal, ada anggota kita yang ditembak, ada yang dicederakan dan ada yang dibunuh dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat risiko-risiko itu adalah perkara yang
lazim berlaku lah. Masa saya bertugas sebagai komander brigade di menjaga kawasan Kelantan dahulu pun banyak perkara-perkara ini berlaku. Kita rampas bot-bot mereka datang balik untuk rampas balik dan sebagainya, menyerang pasukan polis dan sebagainya. Ada yang anggota kita yang yang masih berada dalam perahu dibawa ke seberang dan sebagainya. Kita terpaksa negotiate untuk dapatkan balik anggota dan sebagainya. Selain daripada itu, risiko-risiko lain yang saya lihat ialah tentang meningkatnya kadar yang kita namakan penyakit yang kita bolehi dari seberang. Anggota-anggota kita yang bertugas di sempadan ni memang terdedah. Kalau mereka tahan pendatang-pendatang asing tanpa izin ni misalnya, memang kita bekalkan dengan peralatan-peralatan misalnya face mask dan sebagainya. Tapi risiko mereka dinyakiti oleh COVID-19 contoh memang tidak dapat kita nafikan. Perkara ni pun telah berlaku baru ni di Tawau dan sebagainya. Dan selain daripada itu, ada juga penjenayah-penjenayah ini, terutamanya penduduk-penduduk ni yang agresif. Kita pernah ada KK di mana anggota-anggota kita dilanggar dengan kenderaan dan sebagainya. Yang cedera baru ni di Kelantan, anggota kita yang cuba menahan kenderaan tersebut telah dibawa lari dengan kenderaan tu, cedera, jatuh dan sebagainya. Jadi ini merupakan antara ancaman-ancaman yang kita anggota-anggota yang bertugas di sempadan ni yang selalu hadapi lah. Walau bagaimanapun ini bukan satu perkara yang melemahkan kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa pasukan polis ni adalah pasukan yang terlatih. Yang kita latih untuk menghadapi apa juga keadaan. Itu bukan perkara yang yang sukar untuk kita hadapi. Tidak. InsyaAllah saya rasa pasukan polis dan juga pasukan tentera dan sebagainya, kita akan menghadapi perkara ni demi untuk kita memastikan bahawa keamanan dan keselamatan negara kita terjamin. Dan cuma kita nak cakapkan pada orang ramai, saya faham bahawa terutama mereka yang duduk di sempadan misalnya, penyeludupan ni merupakan salah satu pekerjaan tradisi yang turun-temurun. Berapa tahun pun saya bertugas dalam pasukan, dah 35 tahun. Antara tempat yang pertama saya bertugas ialah di Kelantan, di Pasir Mas Kelantan, menghadapi penduduk ini. Dan perkara yang sama ni masih lagi berlaku sampai sekarang setelah 35 tahun. Cuma saya nak pesan bahawa apa tindakan yang kita buat itu merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang negara. Jadi pihak polis atau tentera dan sebagainya hanya menjalankan tugas masing-masing sebagaimana diarahkan oleh pihak kerajaan. Jadi bagi mereka yang ada maklumat-maklumat dan sebagainya, sila salurkan pada pihak polis. InsyaAllah kita akan bertindakan yang sewajarnya. Walaupun menghadapi pelbagai ancaman, pelbagai cabaran sebenarnya, tetapi daripada apa yang Datuk Seri sebutkan, ianya tidak melemahkan semangat pihak berkuasa, termasuklah rakan-rakan di KDN-KA. Jadi mungkin di penghujung inilah kita juga nak berkongsi kejayaan-kejayaan yang telah pun dicapai oleh KDN-KA setakat ini, Datuk Seri. Sebenarnya banyak. Kalau kita nak lihat kejayaan-kejayaan yang telah kita capai sepanjang tahun ini, tahun lepas dan sebagainya, saya ada fakta-fakta berkenaan perkara ni, iaitu tentang rampasan-rampasan yang kita buat. Kalau dari segi penyeludupan barang ni, memang kita ada 3 pasukan khas yang kita gerakkan untuk mengatasi perkara ni. Yang pertama ialah kita ada pasukan gerakan ARM dan juga pasukan polis marin. Dan satu lagi cawangan yang baru ditubuhkan, iaitu cawangan lisikan untuk kontraban ni yang berpusat di Bukit Aman. Jadi kejayaan-kejayaannya begitu banyak. Kalau kita lihat daripada tahun lepas hingga 18 April ni, kita dah menangkap parti saja 13,219 orang.
ya. Dan penyelundup 604 orang, kapal ataupun bot 378, kenderaan darat 1712, dan lain-lain 2940. Jadi berjumlah 19,860, ya. Dan kalau kita lihat bahawa kejayaan-kejayaan ni masih lagi kita capai hasil daripada usaha gigih oleh pasukan kita lah, untuk mengatasi serangan. Dan kalau kita lihat pun baru-baru ni pun saya dikeluar dalam surat khabar membuat sidang akhbar berkaitan dengan tangkapan rampasan rokok yang begitu banyak yang kita dapat baru ni, lebih daripada 70 juta satu tangkapan saja baru ni di Pontian, Johor misalnya, di Sarawak. Jadi kalau kita lihat, ini juga merupakan ancaman yang sedang berlaku di sinilah. Penyelundupan dadah masih lagi serius. Penyelundupan dadah masih lagi berlaku. Tetapi banyak juga dadah sekarang ni yang kita produce ataupun kita keluarkan daripada dalam negara kita sendiri. Itu pun penyelundupan dadah ni banyak yang berlaku yang tradisional, misalnya ganja dan sebagainya. Tetapi yang kita panggil dadah-dadah berdasarkan bahan kimia ni banyak juga yang dibuat. Saya rasa saya tak perlulah tekankan perkara itu, nanti Jabatan narkotik yang akan bercakap tentang perkara itu. Cuma saya nak beritahu bahawa penyelundupan hari ini di sempadan hanya melibatkan KK berkaitan dengan kontraban dan sebagainya. Tetapi ancaman yang masih lagi banyak berlaku tentang penyelundupan ini adalah tentang minuman keras, rokok dan sebagainya, yang akhir-akhir ini mempunyai MO ataupun modus operandi yang baru, menggunakan kapal dan sebagainya. Okey, seringkas-ringkasnya Datuk Seri, 1 minit masa yang ada, mungkin ialah seruan Datuk Seri juga kepada kaki tangan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan juga Ketenteraman Awam lah, mengekalkan integriti itu adalah sesuatu yang penting sebenarnya dalam menjalankan tugas mereka, dan itu selalu dipersoalkan, itu yang selalu dilontarkan dalam media dan sebagainya. Jadi jaminan daripada dan juga pesanan daripada Datuk Seri kepada kaki tangan untuk Jabatan KDNKA ini. Kita adalah satu jabatan yang diberikan tanggungjawab yang besar untuk mengawal sempadan negara misalnya, dan juga memastikan bahawa keselamatan negara terjamin. Isu besar berkenaan KDNKA ialah berkaitan dengan penyelundupan, dan sudah tentu soal integriti adalah yang paling penting sekali. Sebab waimah apa perancangan, berapa ramai pun guna tenaga yang kita gunakan, tetapi bila ada maker-maker yang tidak mempunyai integriti, maka sudah tentu perancangan-perancangan kita ataupun apa juga operasi-operasi kita akan tidak berjaya disebabkan perkara tersebut. Jadi saya menyeru pada semua anggota-anggota saya di bawah KDNKA dan juga semua anggota-anggota pasukan polis di Malaysia supaya terus mengekalkan integriti yang tinggi, dan kita ingat bahawa negara kita adalah terjamin dari segala perkara-perkara yang tak diingini jika kita mempunyai integriti yang tinggi. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dihormati CP Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar, iaitu Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, kerana sudi bersama kita di ruang bicara PDRM ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami, dan jangan lupa kita masih lagi menentang pandemik COVID-19. Jadi patuhilah segala SOP yang ditetapkan. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.